A'udzubillahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Astaghfirullahalazim. Terima kasih ya. Orang pertama yang merespon pensyarah kita Jazni Ahmad, UUM, Hafizatul Syuhaila. Wah, hebat ni ya. Rosma Sita. Wah, Jazni orang pertama, bukan lelaki pertama ya. Umaidi ya. Siapa tadi tu? Umaidi Ani, Nur Juliana, Syafrina, lepas tu Nur Liza, Nurdin, Farida, Saideh Lamid, Nadia Tan, Rashidah Syamsuddin, Mrs. Arman Laila, ni pun lama tak nampak. Tuan Nur Rashikin, Sharifah Azizan ya. Rafidah Hassan, Isyamuddin Osman, Hasnul Kamaluddin, Muhammad Ashraf ya. Ratna Laili, tu dia. Jadi tak sempat baca cepat-cepat ni ya. Lepas tu Alam Ahmad pun ada, Abdul Rashid ada ya, lepas tu Saideh Lamin ada, Wawa Salwa ya, Lum Lia, Azah Hasan, Zahra Muhammad Nur ya, Hafizatul Salah sebut tadi, Siti Rodia, Abdul Aziz, Farah Syarif, Harul Hezri ya, Farah Wahidah Zainal, Nur Liza, Muhammad Hazrizal, Puan Zainun dah muncul daripada Singapura, terima kasih Puan. Roslan Abdul Malik ya, Zack Dedi, Nurliza ya, Nurliza Nurdin, Puan Zainun tadi dua kali, Johan Isi ya, Robis RA, Nur Fatihah Adawiyah, Zurinah Muhammad Isa, terima kasih Puan. Marpuah Bohari Sabrida Daz ya, Siti Hajar, Hairul Hezri Tasbut, Siti Khadijah Abu Hassan, Sahira Syarif, Rosma Sita, Zawanah Naila ya. Lepas tu Badaria Baba, Siti Khadijah Anis, Puan Zainun terus like dan share. Terima kasih Puan. Aaron John Agustin, terima kasih, selamat pagi to you ya. Amira, Maidia Rasa ya. Maidia Rasa betul ya. Siapa? Anafas, Mulsina, Safian Bukhari, Alimah Lamin, Mumtaz Begum ada Puan dah sampai ya. Khairia Mim, selamat ya. Ija Syam, Cik Asia, Nur Hayati, Siti Zulaika, Peter Tan pun ada. Peter Tan, terima kasih. Hai Tok Bang, good morning to you ya. Selamat Nis Sweet, Lina, Rokiah ya, Rokiah Soleh, Nizli Sahrina, Azhar Hasan dah sebut tadi. Intan Sumaya pun ada, Wahidi Alan, Johan Joib, Asyatun, Zuhra Abdul Qadir, Dalonial Magdalen. Ni lama tak nampak ni. Lepas tu Johan ALC, Celotih, Zana, Rodi Ahmad ada ya. Mas Muslim, Nurin Nur, Robis RA. 170 orang dalam kelas, cukup 200 kita sambung ya. Nani Tirana, sebab ni hari Sabtu ya, not bad. Nani Tirana, Sarina Harun, Syahrial Aisyah, Zavia Dumiri, Syarifuddin ya, Syamsinar Saad, Farah Azfar, Abdul Basir. Like dan share segera. Like dan share supaya ramai kawan kita dapat join. Kita nak berbicara tentang mencari teman sejati, kawan yang sejati, of course ya. Bila kita tips mencari teman sejati, kita sebenarnya nak merangsang diri kita jadi teman yang sejati. Because when you become a good friend, many good friends will come to you. And when you become a good person, insyaAllah many good person will come to you. Yeah, because love attracts love, like attracts like. Yeah, crows will attract crows. Yeah, sparrow will attract sparrow. Yeah, burung puyuh kawannya burung puyuh lah. Burung pipit lah. Burung gagak kawannya gagak lah ya. Mana pula gagak berkawan dengan pipit? Jarang, kecuali ada makan sama-sama satu tempat. Itu cerita lain. Wah, ya, Munir Rahman Isa, Johan ALC tadi, Zafir Zafrul, Hayatiman ya. Dan kita sudah ada 203 orang masuk kelas, 214. So kita mula. Tak apa janji, cukup 200 orang masuk kelas, kita mulakan kelas ya.
Sebenarnya kalau 20 orang pun Tok Abah akan mulakan kelas ya, tapi sebab kita nak menunggu meraihkan kawan-kawan kita, menyantuni mereka yang baru ada perasaannya, baru dapat mesej baik. So, terima kasih banyak-banyak yang memberi salam pada Tok Abah. Tok Abah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Ya, untuk mereka yang memberikan ucap selamat pagi, I answered back, good morning to you, may God bless you all. Hari ini hari Sabtu 18 bulan 12. Tok Abah hari ni padat ya. Pukul 7 ni FB Live, pukul 10 pergi ke masjid, ada ceramah kat Masjid An-Nur, Bandar Baru Bangi. Itulah masjid tu dah lama terbina, tapi jelah Tok Abah memang tak pernah masuk masjid tu. Punyalah tak guna Tok Abah ni ya. Sebab banyak sangat masjid di Bandar Baru Bangi ya. Yang surau yang jadi masjid, ada sembahyang Jumaat, ada tak tahulah 10 kot ya. Jadi Tok Abah pergilah ke surau yang paling dekat, surau As-Sobah ya, ataupun surau Al-Kausar ya. Itu yang paling dekat dengan rumah Tok Abah, pun ada sembahyang Jumaat. Tuan tua kan, dia tak larang nak jalan jauh-jauh. Surah An-Nur ni pun tak jauh mana, di fasa 1. Tapi Tok Abah akan berikan hari ni motivasi live ya, is a what you call it, hybrid lah ya. Ada orang di masjid, dewan masjid, dan ada orang yang tengok online ya. Tajuknya pagi ni Tok Abah punya motivasi pukul 11 ialah tips untuk membentuk keluarga rahmah secara magical. Itu yang Tok Abah akan cakap pagi ni di Masjid An-Nur, insya-Allah ya. Kalau panjang umur jam 11 pagi ni sampai jam 11.30 ya, sampailah jam 1 insya-Allah. Boleh lepas tu join sembahyang Zuhur, alhamdulillah. Lepas tu Tok Abah akan pergi ke airport untuk fly ke JB, ada wedding. Malam ni pula ada webinar dengan Lembaga Zakat Selangor yang Tok Abah sebut semalam ya. Tok Abah akan berduet dengan pengarah Lembaga Zakat Selangor, Tuan Saiful Azlan ya. So I'm excited to discuss issues untuk merangsang orang-orang kita ya, kata tu berzakat insya-Allah. Alright, 236 dalam kelas, please like dan share agar ramai sahabat lain dapat join. Okay, so we are talking about bagaimana nak menjadi tips menjadi sahabat yang setia ya, kawan yang baik untuk orang lain. Of course, bila kita jadi kawan yang baik, maka Tuhan akan datangkan orang-orang yang baik menjadi kawan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Like attracts like ya, love attracts love, hatred attracts hatred. Dan selalu Tok Abah cakap kan, bila kita jumpa orang, untuk membesarkan aura kita, agar mudah orang sayang kat kita, orang percaya kat kita, dan mudah insya-Allah bersahabat and open up kepada kita. Sebab Tok Abah ni seorang organizational counselor. Tok Abah ni seorang counselor jugalah ya. So because my PhD dalam organizational psychology ya. So Tok Abah banyak mengambil kursus psikologi dalam organisasi, bagaimana merangsang pekerja, merangsang kepimpinan, bagaimana mengkaunsel pekerja yang bermasalah ya. Of course lah, kita tanya masalah di rumah tangga, sebab kehebatan kat organisasi bermula di rumah. Itu that's how I begin. Jadi Tok Abah ialah sejak tahun 70-an sampai semalam pun berjumpa dengan dai-dai muda Yadim. Tok Abah semalam ada buat rakaman sesi di mana segmen yang Tok Abah jadi taukirnya lah, seksi Techno Dai. Very nice. Dia produce 6 video ya. Setiap kumpulan ada 4 orang, beautiful videos yang mereka belajar selama 10 hari lah di MMU MMU ya, Multimedia University ya. Dilatih oleh guru-guru yang hebat ya, Cik Najib, Haji Syamir, Haji Cik Alif ya, dan rakan-rakan yang lain, semua hebat-hebat ya. Alright, so mudah-mudahan mereka semua dapat manfaat. Dan semalam Tok Abah tengok dia punya video fantastic ya, dan Tok Abah sempatlah mengkonsol 2-3 kes ya, sambil mendengar rintihan mereka, kita pun bagilah nasihat. So itulah kerja Tok Abah daripada muda sampai akhir hayat, insya-Allah. So isunya hari ini ialah how we continue, how to become a good person actually. Oh ya, before that, just now I was about to say, sebenarnya bila kita nak menarik orang-orang yang baik-baik menjadi sahabat kita, dan kita menjadi orang yang baik lah, setiap kali kita jumpa orang, jangan sekadar pandang. Tok Abah dah sebut dulu, jangan sekadar pandang, kita hantar gelombang. When we meet someone, we send a vibration from our heart. Hantar gelombang, hantar vibration, hantar aura, iaitu, wahai Tuhan, aku sayang, hormat orang depan aku ni kerana Engkau, wahai Tuhan. Tolong jadikan orang depan aku ni orang yang positif, orang yang sihat, orang yang baik.
Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau dia ada masalah, selesaikan. Kalau dia ada konflik, damaikan. Kalau dia ada kesedihan, ceriakan. So when we look at someone in front of us, hantar vibration, hantar kata tu aura positif. Sebab sayang menarik sayang. Wahai Tuhan, aku sayang dan hormat orang depan aku. No matter who, no matter what. Bos, kawan sekerja, jiran, ya, orang baru kita kenal, customer kita, siapa pun orang depan kita, kita hantar gelombang. Wahai Allah, aku sayang hormat. Kalau kita genuine, ya. Sebenarnya semalam tu Abah pun Abah berbual dengan Tok Mak. Kadang-kadang mak ayah pun, kalau kita kadang fed up, yang dah penat, kita fed up kat anak-anak kita punya perangai, kita stress. Kalau kita cuba nak senyum kat anak yang kita fed up friend ni, ya, anak akan dapat vibration. Anak akan makin beragam. Dia nak manja kat kita, tapi kita fed up, penat. Al-maklum, kita manusia. Jadi maka kita hantar gelombang yang, budak ni dalam hati, budak ni kenapa kau ni meragam sangat, susah ni, mak dah penat ni, contohnya. Maka anak makin beragam. Tapi kalau kita open up, kita sayang anak kita, ya, orang lain lagi stres. Aku anak 2 orang, 3 orang, orang lain anak 13 orang, ya. Orang lain ada masalah, tapi aku pun ada masalah, tapi orang lain lagi teruk masalah. Dan ramai orang yang hendakkan situasi aku yang stres dengan anak-anak, sebab mereka dah 30 tahun berumah tangga, masih tak ada anak. Ya, bila kita fokus begitu, maka kita akan dapat lebih redha dan bersyukur. Bila kita redha dan bersyukur, aura kita jadi besar. Maka bila aura kita besar, orang mudah sayang kat kita, mudah percaya kat kita, mudah hormat kat kita dan tertarik kat kita, because aura kita jadi besar sebab kita menghantar gelombang atau aura yang positif. Ya, positif attracts positif. Kalau kita, walaupun kita senyum, tapi aku menyampah betul kat Fadilah Kamsah ni. Ya, contohlah, ya, you senyum, tapi you dalam hati, aku menyampah. Fadilah Kamsah pun dengan tak sengaja menyampah ke awak. Walau tak menyampah pun, dia tak berapa selesa nak duduk dekat awak. Begitu. Itu kajian yang ramai orang telah buat, pakar-pakar psikologi dunia. Tok Abah pun dah buat, ya, nampak gaya itu ada kebenaran, ada sunatullah di situ. Alright? Okay. So, Tok Abah dah sebut pada hari pertama semalam topik yang ini, jadi kawan yang setia. Untuk mereka yang tak dapat join semalam, Tok Abah kata, pertama nak jadi mendapat kawan yang setia, nak jadi kawan yang setia, pertama jadi orang yang baik. Dan anda dan Tok Abah belum cukup baik. We are all work in progress. Kita belum cukup baik. No matter how you do, what you are, where you are, ya, we are still work in progress. Kita belum sempurna. No one is perfect. Nobody is. Nobody will. But we are all in a journey towards improving ourselves. Ingat semalam Tok Abah sebut, apa kata Bruce Lee? Setiap hari aku bertarung dengan diri aku untuk menjadi lebih baik. Bruce Lee kata, sabda Nabi SAW mafhumnya, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Semalam salah satu topik yang dibuat video oleh dai muda Yadim ialah jom jadi orang baru. Jadi Bro Firdaus, one of the fellow, tanya, beautiful question, ya, kenapa mesti jadi orang baru? Kenapa kita tak balik ke perangai lama? Masa kita jadi baby, kita lahir dengan sempurna, bersih, fantastic. Kenapa nak jadi orang baru? Kalau awak ada kereta rosak, kenapa tak repair kereta? Kenapa nak mesti beli kereta baru? Which is a beautiful question. Tapi sebab pelajar ataupun dai muda yang menjawab tu mungkin, yalah, orang belum pengalaman. Dia jawablah, okey, boleh terima. Tapi tak sempurna lah jawapan. Mana ada jawapan sempurna pun. Tapi itulah dia. Bila Nabi SAW bersabda mafhumnya, orang yang berjaya, beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, kita sebenarnya menjadi orang baru setiap hari. We become a new person every day. A new person in the sense of new behavior, new habit, new attitude. Kita jadi orang baru. Masih yang lama, masih diri yang lama. Sebab dalam diri kita ni ada sifat baby. In every man there is a small baby boy. In every woman there is a small baby girl. Dalam diri kita ada sifat baby yang sangat bersih, yang sangat hebat, yang sangat gigih, yang tak pernah give up. Baby umur setahun, dia jatuh bangun 1000 kali atau lebih sebelum mampu berjalan. And yet the baby never gave up, and finally dia berjalan, berlari sampai sekarang masih hebat. So kadang-kadang kita keluarkan sifat baby yang mudah berkawan, mudah bertanya soalan, very inquisitive sifat baby. Baby mudah berdamai. Baby kalau baby umur 2 tahun, bergaduh, bertengkar, tarik-tarik rambut, tarik-tarik toys, dalam masa 2-3 minit, baik.
Tapi baby umur 30, 40, 50, 60, 70 punya baby, ya, kalau bertengkar seminggu tak pernah main, sebulan tak pernah main, setahun tak pernah main, 10 tahun masih dendam. Apa punya baby? And yet all the psychologists in the world keep on repeating, in every man there is a small baby boy. In every woman, mature woman, fantastic woman, excellent woman, the superhero, superwoman, there is a small baby girl. So bring out the baby in you. Bring out the baby in you. Tak apa pernah cakap pada sekumpulan manusia lah. Ni semua orang cakap orang putih ni. Tak salah di Sabah ke Sarawak. Kan cakap orang putih. So orang Sabah kan hebat-hebat. Orang Singapura sama juga. Orang Johor pun kadang kita cakap orang putih baru dia respect sikit. Bring out the baby in you. So one woman angkat tangan. Tua Abah, I am already 60. How to bring out the baby? A menopause already. Tua Abah ketawa sebab comelnya dia jujurnya. Dia dah umur 60 dah menopause. I kata bring out the baby in you. Cannot. I menopause one. Tua Abah punya senyum. Dia kata yes, you are right. On that score you are right. Tak ada, kita tak salahkan audience. Tapi the other meaning of what I said, the other meaning is dalam diri puan walaupun dah menopause tapi ada sifat baby. Contoh, bagi contoh, okay, I bring out baby. Alah, comelnya. Tua Abah sampai sekarang tinggal ingatnya. I already menopause. How to bring out baby? Cannot one. Memanglah betul. Ya, itu secara literal. Ya. Kau faham tak faham ni? Bukan lawak ni, cerita betul. Ya, so apa pagi-pagi ketat aja muka. Okay. So Tua Abah suka gurau. Ya, this is Saturday morning lah guys. Relax lah, chill out. Most people in Malaysia bercuti. Many people still working today. Yeah, of course. Yeah, ada yang berniaga tak cuti. Yang kerja sendiri, yang bertani tak cuti. Yang menoreh getah, musim hujan ya. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita rumah adik Tua Abah di Kelang pun dibanjiri air ya. Air masuk air ya. Dia kalang kabut nasib baik anak-anak dia hebat-hebat, besar-besar, sado-sado ya. So dia selamatkan fridge dan sebagainya. Air masuk sebab hujan lebat. Ya. Air di bahagian Port Kelang pun dikabarkan banjir juga. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang mengalami hujan lebat kemarin ya tidak mendapat sebarang bencana. Kita doakan ya. Sebenarnya Tua Abah pun baru dapat doa waktu air hujan. Nabi berdoa waktu hujan lebat. Antara maksud doa Nabi ialah, ya Allah, yang bersyukur atas hujan lebat ini dan jauhkanlah hujan lebat ini membawa bencana kepada kami ya Allah ya. Nabi kalau hujan lebat, Nabi bersyukur atas turunnya hujan tapi berdoa agar tidak membawa bencana. So in everything that comes to us, there is always the two sides of the coin, two sides of the story. Yeah, good or bad. Yeah, it can be good, it can be bad. Yeah, it depend on how you take it and how you kata tu perceive it, insyaAllah. Yeah, baik. So adik-adik, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. So Tua Abah cakap juga semalam, kita kena jadi orang yang baik. Sebab tu kita kena sebut juga, bukan sekadar nak jadi baik, tapi sentiasa nak buat baik. Yang keduanya, kita memang nak jadi baik, tapi bukan itu saja target. Tapi bagaimana aku nak buat baik hari ni? What good thing can I do today? What simple good thing that I can do today? Kadang-kadang satu perbuatan baik yang sangat kecil. Bukakan pintu untuk orang. Semalam Tua Abah bila nak pergi sembahyang asar kan, ada seorang peserta tu dai muda dibukakan pintu untuk Tua Abah. Tua Abah orang tua kan, dengan itu so dibukakan pintu. Tua Abah kata, ya Allah, terima kasih nak, terima kasih banyak-banyak. Dia dah sembahyang. Tapi Tua Abah seorang sembahyang seorang, dia kata tak apa, saya temankan Tua Abah sembahyang. Dia jadi makmum. Dia dah sembahyang, tapi dia sembahyang balik bersama Tua Abah untuk jadi itu satu benda sunat ya, hebat. Dia faham agama. Dah sembahyang dah tadi, tapi sebab ada kawan ni sembahyang seorang, orang tua, dia temankan. Jadi Tua Abah dapat jadi imam, ya, dapat pahala 27 kali ganda sebab dibantu. Subhanallah. Bagus budak tu. Ya. Alhamdulillah. So berbuat baik, sentiasa nak buat baik. Nak jadi baik dan juga sentiasa fikir apa benda baik aku nak buat. Awak akan jadi orang yang jadi sahabat yang setia. Dua. Yang ketiganya ialah doa yang salah satu doa yang makbul ialah doa seorang kawan untuk kawannya dalam diam. Doa you untuk jiran-jiran dalam diam. Maksud dalam diam ni tak hebah kat orang, tak hebah kat YouTube, tak hebah kat IG, tak hebah kat you punya WhatsApp group, tak hebah kat siapa-siapa, tak masuk TikTok. Ni doa saya untuk jiran-jiran saya di Section 3 Bandar Baru Bangi. Hebah kat satu dunia. Takut-takut tak mustajab. Sebab doa hadis, mafhum hadis,
doa kawan untuk kawannya dalam keadaan diam, tidak dihabiskan orang, akan diaminkan oleh malaikat yang turun dari langit. Maka doa itu akan makbul, dan malaikat yang mengaminkan doa kita itu akan mendoakan kita semula apa yang kita doakan untuk sahabat kita dalam diam. Therefore guys, make doa and pray for your neighbors, for your friends in silence and without telling other people, and the angel from the heaven will come down and say amin and then pray for you. Wow, fantastic kan? Magical. Ya, you doakan orang dalam diam, malaikat doakan awak. Agak-agak doa malaikat makbul tak? Agak-agak. Tak payah jawab lah, ya. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dah buat ke belum? Pagi tadi ni, pagi ni. Dah doakan jiran-jiran? Tok Abah tanya diri Tok Abah. Tadi Tok Abah sempat jawab salam sahabat-sahabat Tok Abah dalam WhatsApp group. Tok Abah jawab ada dah. Dalam 11 WhatsApp group, Tok Abah bagi salam atau memberi salam. Salah satu cara untuk jadi orang yang baik, cara nak jadi baik, belum baik lagi. Dan membuang sifat sombong dan ingkar, ataupun angkuh, ialah bakhil, ialah memberi salam, memulakan memberi salam, maka kita akan membuang sifat sombong. Juga orang yang bersedekah, orang bersedekah akan membuang sifat-sifat negatif termasuk sombong. Wow, so jom kita buat, so doakan kawan. Dah buat, Yang keempat, Tok Abah sebut semalam, maafkan kawan, maafkan kawan. Oh, senang-senang, kata seorang yang bertanya. Takkan kita mudah nak maafkan orang kalau dia aniaya kita, kita masih ada court case bersama dia, ada masalah mahkamah dengan dia, macam mana nak maafkan dia? Bila kita maafkan orang, bukan kita nak selamatkan dia, bukan nak bagi dia senang lenang. Kita maafkan orang untuk repair diri kita, untuk rawat diri kita, untuk kuatkan diri kita. Orang yang banyak marah, dendam, fed up, benci, cemburu, dia punya immunity system menurun, mudah kena penyakit berat termasuk kanser, kata pakar-pakar perubatan alopati, termasuk Profesor Bernard Siegel, pakar kanser dari Amerika. He mentioned his seminal paper, dia kata apa, pesakit-pesakit kanser terminal yang dirawat dan dia kaji, 99% ada masalah benci, fed up, marah, negatif emotion towards other people for at least 10 years or more. So bila kita benci, kita marah, kita dendam, kita melemahkan sistem immunity dalam badan kita. So maafkan orang, maafkan orang, maafkan orang untuk menguatkan sistem imun. Ni siapa kata ni? Profesor Bernard Siegel. That's why Tok Abah dah tahu ni, sejak muda-muda. So Tok Abah cuba maafkan semua orang. Maafkan. Hutang belum halal. Maafkan sebagai satu habit ataupun sikap. Dan Tok Abah tahu aku maafkan orang. Dengar, Tok Abah dah cakap ribu-ribu kali, ulang pagi ni, bila kita maafkan orang, contoh, wahai Tuhan, aku maafkan isteriku, keluargaku, adik-adikku, jiran-jiran, aku maafkan kawan-kawan, aku maafkan pekerja-pekerja di tempat aku bekerja, dan semua orang dalam dunia, dan jadikan mereka maafkan aku sekeluarga. Apa jadi? Ini kata para ulama, hati kita jadi bersih, otak kita jadi tenang, fikiran kita tenang, badan kita sihat. Nampak? Badan kita sihat, immunity system kita sihat, dan muka kita comel, because your heart is reflected in your face. Your face is a mirror of your heart. Nampak? Muka pun comel. Heran ke? Terpanjat ke? Kalau muka Tok Abah ni Iras Fatah Amin, separuh orang katalah, terpanjat ke? Tak terpanjat lah kan? Faham? Betul, doa kita makbul sebab hati kita bersih. Doa makbul, Tuhan buka pintu rezeki sebab kemaafan kita. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah rangsang orang ampunkan kita, dan Allah bagi kita inspirasi dan ilham untuk selesaikan masalah-masalah, because kita maafkan orang lain. So nak maafkan tak orang lain? So please guys, please, ini cara nak jadi orang baik, nak jadi kawan yang baik, dan awak akan bertemu kawan yang setia. Because you jadi orang baik, kawan yang baik, maka Tuhan akan datangkan pada kamu orang-orang yang baik jadi kawan, insyaAllah. Nampak? So this is law of nature guys, law of nature. Nothing to lose. Dan Tok Abah dah selalu pesan, salah satu sifat penghuni syurga, orang yang sentiasa memaafkan orang lain sebelum tidur. Let's do it guys, let's do it. Okay, nombor 4 semalam. Nombor 5, kita bantu orang setakat kemampuan kita. Oh, senang-senang nak bantu orang, mana dayanya? Tuhan akan tolong kita selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas. Ni orang Islam yakin, orang Kristian boleh pakai, orang Buddhis, orang Hindu pun akan percaya benda yang sama.
Dalam konteks ini, yes, ya, ada kata tu boleh diterima oleh semua manusia, tak kisah agama atau background. Sebab it is law of nature. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tolong orang dengan ikhlas, tak harap balasan. Allah hantar orang untuk bantu kita. What goes round comes round. What you give, you get back in many fold. Ya, in many times more. Ya, kau bagi satu dengan ikhlas, Tuhan akan bagi balik balasan 10 kali ganda. Ya, mafhum hadis Nabi berkata pada Ali radhiyallahu anhu. Contoh ya. Sambung hari ni. Iaitu untuk kita jadi kawan yang setia dan dapat sahabat yang setia, kita nasihat dan pesan kepada kawan untuk kebaikan. Itu sebabnya ya, Tok Abah pun bubuhlah semalam update status. Ya, carilah kawan yang bila kita pandang muka dia, kita ingat buat baik. Ya, kita ingat nak membantu orang, nak bersedekah, nak menderma. Tanya untuk anda yang dapat sedekah subuh pagi tadi, ya. So kalau dah terlepas subuh, never mind, bolehlah sedekah juga. Yang niatkan untuk pahalanya untuk semua yang tersayang, ya, masih bagus. Sedekah anytime is good. But sedekah subuh lebih afdal, gitu ya. Kata, alamak, dah sedekah subuh, tunggu besok lah. Jangan tunggu esok. Jangan tunggu esok. Kenapa tak boleh tunggu esok? Mana tahu hari ni hari kita yang terakhir. Buat baik macam nak mati esok, guys. Ya, make every day your best day. Who knows, that day could be your last. Itu kata Profesor Tok Abah tahun 84. Dan Tok Abah pegang sampai hari ini. So kalau nak buat baik, buat hari ini. Kalau nak doa, hari ini. Nak maafkan orang, hari ini. Ya, kalau nak sedekah, now, hari ini. Takut tak sempat, takut nyawa kita diambil. Nak solat taubat, hari ini. Ya, nak solat qada, hari ini. Besok lah, besok aku lapang, aku qada. Besok Ahad, aku nak qada esok. Pastikah anda dan Tok Abah masih hidup besok? Gitu. Ya. So, nasihat dan pesan. Tu dah, bila Tok Abah update status 2 hari lepas tentang cari kawan yang begitu, apa kata seorang ni yang Tok Abah sebut semalam? Alah, mana ada orang macam itu? Mana ada? Ya, membohong adalah, mengata kita adalah, ya, mengarutlah. Ya, betul ke petua ni? Seorang netizen lah. Tok Abah kata, tengok aja komen tu, Tok Abah kesian. Dia ni banyak negatif dalam diri dia. Ya, dan Tok Abah jawab, ya, respon kepada komen dia yang negatif. Kalau kamu tak dapat kawan yang begitu, kamu jadilah kawan yang begitu. Kalau kamu tak dapat kawan yang begitu, yang pesan kamu untuk buat baik, ya, untuk elakkan maksiat, jangan tangguh-tangguhkan solat, ya, untuk menderma tiap-tiap hari. Kalau kamu tak dapat kawan macam itu, kamu jadi kawan itu. Kamu jadi orang macam itu. Itu jawapan Tok Abah pada dia. Dan Tok Abah sebut pula, bila kita maafkan orang, ya, kita mudah sembuh, ya, sedekah, menyembuhkan penyakit. Dia punya komen pula, orang ni, apa ni, betul ke petua ni? Macam saya tak percaya je, ya. Sebab saya bersedekah, saya maafkan orang, saya doakan orang, tapi kenapa saya ada cancer stage 4? Dia tanya. Tok Abah pun sedih juga. Dia ada cancer stage 4, dan dia kata, dia dah buat baik, dah solat taubat, dah derma, tapi kenapa kenapa tak sembuh? Kata sedekah sembuhkan penyakit, solat taubat sembuhkan penyakit, menderma sedekah penyakit. Ni tak betul lah. Tok Abah nak jawab, tapi tak boleh masuk, tak boleh respon. Padahal dia punya page tu, ya, tak boleh masuk. Tok Abah dah 3 kali cuba, ya, nak jawab. Tok Abah nak jawab, ini bukan petua. Ini mafhum hadis. Ini yang Nabi SAW sabdakan mafhumnya. Ya. Bersedekahlah kamu sebab sedekah akan membuka pintu-pintu rezeki. Bersedekahlah kamu, sedekah kamu akan jadi asbab kesembuhan penyakit. Itu maksud hadis, mafhumnya. Sedekahlah kamu untuk menerangkan kubur kamu, untuk menyejukkan kepanasan dalam kubur. Hadis. Sedekahlah kamu untuk menghindarkan daripada masuk neraka. Hadis. Walaupun dengan sebiji tamar. Itu hadis, bukannya petua. Tapi dia boleh tanya, betul ke petua ni? Saya dah buat semua ni, tapi masih sakit stage 4 cancer. Tok Abah sedih lah. Sedih 2-3 perkara. Satu, sedih dia sakit cancer. Kedua, sedih dia tak yakin dengan, bukan petua, maksud hadis. Jadi kalau kita tak percaya hadis, macam mana, ya? Itu persoalan yang penting. Itu yang Tok Abah sedih. Ni semalam, ya.
Tok Abah cuba nak jawab, tak boleh. Nak masuk aja terus sama ada dia blank. 3 kali Tok Abah cuba. Tak tahulah apa maksudnya. Adakah tak tahulah ya. Dia block Tok Abah ke? Mungkin dia block Tok Abah lah. Mungkin sebab dia tak setuju dengan Tok Abah punya saranan, dia block. Maka Tok Abah nak reply tak boleh. Mungkinlah ya, wallahualam. Tapi Tok Abah doakan dia agar sembuh dari sakitnya, sebab semua penyakit ada ubat. Tak kisahlah awak stage berapa pun. Kalau Allah kata berpantang ajal sebelum maut, berpantang maut sebelum ajal, insya-Allah. Ya. Allah turunkan sakit, Allah turunkan petang ubat. 483 orang dalam kelas. Okey, like and share. Like and share, beritahu ya. Jawab WhatsApp group. Tok Abah baru start pun, don't worry. Ya, walaupun dah setengah jam, tapi baru 2-3 poin aja. Kita akan tambah lagi. Ya, so masih ada insya-Allah manfaat. Ramai orang datang lewat kata, ya Allah nasib baik masuk. Walaupun lewat dapat satu poin yang sangat penting, dia kata alhamdulillah. Ya, make it 500 lebih. Semalam pun 500 lebih. Ya, dulu 1000 senang-senang. Tapi mungkin Facebook dah block ya. Bukanlah block, dia limit. Limit exposure ialah untuk dia pun nak meniaga juga ya. Kalau semua orang dapat percuma je, maka takut dia kuranglah income, bukannya rugi, kurang income. Okey, nombor 6, nasihat ya, dan pesan pada kawan-kawan untuk kebaikan. Cakap kalau mampu, buat YouTube masukkan YouTube video awak kalau mampu ya, buat TikTok, ramai orang buat TikTok. Semalam ada kawan hantar Tok Abah, ni untuk kawan-kawan kami yang duda. Ada 2-3 orang sahabat kami yang duda ya, salah seorang ialah Muhammad Ramlan, Haji Muhammad Ramlan. Ya, abang, kata si gadis ni orang Indonesia ya, ni kata, abang, nikah bang, cari janda yang sudi nikah. Ni ya Allah, dia secomel-comel orang. Dia suruh duda-duda nikah. Alhamdulillah 500 orang masuk kelas. Terima kasih ya, 500 orang. So beritahu sahabat-sahabat lain ya. Ni yang hantar pada Tok Abah tu Haji Zakaria. Ni classmate lah. Umur pun baru 71. Memang cakap je lah ya, bukan ada apa-apa pun. Dah umur 70. Apa ya? Tak ada apa-apa ya. Tapi ada seorang orang sahabat lah ya, umurnya dah 70-an ke 80-an di zaman Nabi, yang dalam keadaan uzur dan tenat sakit. Apa permintaan kamu ya sahabat? Ya, Nabi SAW bertanya ini. Asatizah cerita kat kami lah di surau ya, di masjid. Dia kata, ya Rasulullah, aku sebelum mati aku nak sangat nikah. Ya, dia dah tua dah dan keadaan tenat sakit. Nabi pun tanyalah siapa-siapa wanita ya di sekitar yang sanggup nikah dengan orang yang sakit ini. Ada seorang sanggup. Maka Nabi nikahkan, maka selepas nikahkan, maka lelaki itu pun meninggal dunia. Tapi dia meninggal dunia dalam keadaan yang ada isteri lah, ada keluarga. Jadi dia punya fadilatnya berbeza, situasinya berbeza, ya, senarunya berbeza. You boleh Google ya. Google kisah di zaman Nabi, seorang manusia lelaki yang sakit, yang nak nikah sebelum mati, dan bila setelah nikah dia meninggal dunia. Cuba cek. Tabayun, jangan terima bulat-bulat apa yang kita cerita. Tok Abah pun dengar daripada asatizah, daripada ustaz yang mengajar kami ya. Ada dulu masa Tok Abah muda-muda pun banyak dengan kisah di masjid ya, kisah-kisah dari ustaz, tapi bila cek balik rupanya itu kisah palsu. Ya, sebab ialah kita kurang, mana ada nak tabayun zaman dulu. Ya, so zaman sekarang kita boleh tabayun ya. Sebenarnya.com pun kita boleh, banyaklah website kita boleh cek tentang hadis, tentang maklumat, tentang kesohihan maklumat sebelum kita terima pakai ataupun sebarkan. Alright? Okay, so kita nasihat dan pesan pada kawan untuk kebaikan. Ya, sebenarnya bila kita pesan ataupun nasihat ataupun kita share update status yang positif, bukan kita nak tunjuk pandai. Pesan guru Tok Abah pada Tok Abah, cara terbaik untuk ingatkan diri ialah dengan ingatkan orang lain. Dan Tok Abah bila memberikan motivasi pada siapa-siapa pun, kalau you nak dapat kekuatan untuk amalkan apa yang Tok Abah share ni, petua-petua Tok Abah ni orang sains, suka bagi petua-petua untuk action plan, untuk bertindak secara positif. How to change. Tahu apa masalah, apa kesan masalah, apa simptomnya, tahu kaedah mengatasinya, amalkan. Dan amalkan, sampaikan ke orang lain. Kita kena amalkan dulu, baru ada nur, ada zuk bila kita sampaikan ke orang lain. Bila kita sudah amalkan dan nampak hasilnya, kita yakin, kita sampaikan ke orang lain, dia punya impak, dia punya auranya berbeza. Berbanding kita sampaikan benda yang kita belum amalkan. Sebab kata orang cakap
tak serupa bikin lah. Kita belum bikin lagi tapi kita sudah share. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi lebih afdal, lebih auranya, lebih nurnya, lebih zuknya, lebih dia punya impaknya bila kita amalkan dahulu. Itu pesan Nabi pada Ali. Kau amalkan dulu, and then kau sampaikanlah ke orang lain. Maka pesan guru Tok Abah pada Tok Abah in 1960s, cara terbaik untuk ingatkan diri, wahai Muhammad Fadilah, ialah dengan ingatkan orang lain. Tok Abah pesan pada anak Tok Abah, cara terbaik untuk mudah ingat, mudah menghafal, mudah faham ilmu yang kamu belajar ialah niat untuk ajar orang lain. Belajar dengan niat untuk mengajar orang lain, Allah akan beri kefahaman dan inspirasi dan ingatan yang 10 kali ganda lebih tinggi berbanding kalau belajar untuk diri sendiri. When we remind others, we are actually reminding ourselves. Dan bila kita kongsi maklumat yang baik-baik dengan orang lain, kita akan dapat motivasi untuk mengamalkannya. Sebab Allah pernah bertanya, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Bukan itu. Adakah Allah cerita kita main-main Tak nak cari ayat Quran yang, wahai manusia, kenapa engkau mengatakan sesuatu sesuatu yang kamu tak lakukan? Sangat besar muka Allah kalau kamu cakap apa yang kamu tak lakukan. Najak Tabah lupa ayat tu Ada mungkin sahabat-sahabat ramai ingat dia tak datang tiba-tiba. Okey, nanti datanglah tu mudah-mudahan Allahumma salli Tok Abah kata slip of the mind wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Lupa. Tolong ada sahabat yang ingat, tolong ingatkan Tok Abah apakah ayat itu? Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap sesuatu yang kamu tak buat? Sesungguhnya besar muka Allah besar muka Allah kalau kamu tak buat Okey, right. So macam-macam lah ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Lebih kurang begitu ayatnya. Okey. So itu yang keenam nasihat dan pesan kepada kawan untuk kebaikan. Bila kita nasihat dan pesan orang lain untuk kebaikan, kita akan dapat kekuatan, inspirasi dan dorongan untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Sebab cakap kena serupa bikin. Nombor 6. Tips menjadi orang yang Tok Abah dipesan oleh sahabat tadi. Kenapa tak sebut tentang siapa yang taja program kita? Tok Abah dah 35 minit masih tak sebut siapa yang menaja program kita. Program kita bila hari ini ditaja oleh 2-3 sumber. Pertamanya ialah webinar. Webinar membentuk keluarga yang ceria dan bahagia pada 29 hari bulan Disember. Webinar pukul 8.30 malam. Ni jarang buat webinar malam ni. Tok Abah tak pernah buat public program malam. This is the first time. Public program malam first time seumur hidup. Pukul 8.30 sampai 10.30 atau 11 malam. Hari Rabu malam Khamis 29 Disember. Kenapa buat malam? Siang semua dah padat. Hujung tahun kan, semua nak berebut-rebut nak minta bantuan, nak minta program, nak minta webinar, nak minta kursus online. So Tok Abah tolonglah sebab hujung-hujung ni kan, mana tahu dah hujung usia pun. So kita akan buat pada 29 hari bulan 12 8.30 malam, membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Seronok. Tok Abah dah siapkan nota yang cantik, yang kemas masih lagi update ni, masih ni apakah kesilapan lazim suami isteri sampai tak ceria dan bahagia. Dan kita bagi tip untuk sekurang-kurangnya 30 tip untuk membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Lepas tu, apakah kesilapan lazim mak bapak dalam mendidik anak? Dari kacamata anak ada 23. Tok Abah check ada 23 kesilapan ibu bapa dalam mendidik anak-anak yang kita tak perasan ataupun tak dapat atasi. Lepas tu of course Tok Abah bagi tip bagaimana nak mendidik anak agar mereka ceria, ada sense of survival dan bahagia. Of course doa-doa yang kita akan kongsi. InsyaAllah berbaloi untuk satu gadget, untuk satu rumah RM30, untuk satu dunia. Orang Australia pun $10 aja. Orang Brunei, orang Singapura $10. Kurang lebih lah RM30. Mahal? Well, sekali makan pizza large pizza pun dah RM30. Nak makan steak tak dapat harga 30. Steak yang kualiti sikit lah tak dapat.
Tapi ini untuk santapan minda, santapan rohani, untuk merubah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan asbab ilmu dan tindakan. InsyaAllah lah berbaloi. Ya, program Mampu Milik. Beritahu ramai sahabat, beritahu WhatsApp group, beritahu anak-anak, cucu-cucu, sepupu sepapat anda, kawan-kawan sekerja. Jom attend program webinar Tok Abah, ya, membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. So mudah-mudahan tahun baru nanti kita akan jadi lebih positif. Looking forward, ya. Any day is a good day lah. Tapi itulah, ya. So ada link kat atas tu. Tok Abah nampak tadi dah bubuh dah link. Ya, dan of course program kita dibawakan oleh itulah premium cokolate, minuman lazat berkhasiat, minum secawan pasti tertawan, ya. Diformulasikan dengan sayang, dinikmati dengan riang, insyaallah. Dia buat kita kenyang, kita bersemangat, kita bermotivasi, dan yang penting sedap. Dan ingredient dia bagus, ya. So ada link tu kat atas tu, dan ramai pun dah merasa dan dapat impaknya, insyaallah. Ya, Tok Abah pun dah kena tadi. Tok Abah tadi sebab malam tadi makan sikit, ada lapar sikit dan penat. Tok Abah minum pagi ni setengah mak ni, ya. So nampak gaya, tengoklah. Orang tua bangka umur 70 lebih, ya. Bersemangat, ya. Asbab lah, asbab minum ni. Semua Allah punya kuasa, ya. Okey. Dan juga program kita ni pagi ni dibawa oleh tabung korban. Tok Abah sebagai dutanya, jom kita berkorban oleh tabung korban. Korban, ibadah korban dilakukan di Malaysia. Tak mampu nak sekali bayar, kita tabung. Dan proses ataupun skim kutipan online itu dipantau, diluluskan oleh Bank Negara. Ada panel syariah yang diterajui oleh Ustaz Al-Ta'ah. Jadi no problem. Dan daging korban yang dikorbankan, maka diedarkan dengan bantuan hypermarket Maidin satu negara. Wow, ya. Dengan kolaborasi begitu, sinergi begitu, fahamlah, ya, ianya tak ada hanky-panky, insyaAllah. Tok Abah, ya, sebagai dutanya, dan Tok Abah pun berkorban tahun lepas dengan tabung korban. Ada link kat atas tu, jom kita menabung, ya. Dan yang penting kita melakukan ibadah korban yang lebih afdal di negara sendiri. Boleh buat kat mana satu dunia, boleh, tetapi lebih afdal di negara kita. Alright? Okey, insyaAllah. Baik, so kita sambung, ya. Nombor 7. Petua nombor 7, bagaimana tim nak jadi kawan yang setia. Bila kita jadi kawan yang setia, Tuhan akan datangkan orang-orang yang setia, yang baik kepada kita, insyaAllah, ya. So kawan yang setia akan gembirakan hati orang lain, make other people happy. Aku seronok kalau dia ada, memang kita seronok. Jadilah orang yang baik. Kata Ali radhiyallahu anhu, bila dia ada kita seronok, bila dia tak ada kita rindu, bila dia mati kita tangisi. Jangan jadi orang yang jahat, kawan yang jahat. Kalau dia ada kat tempat tu, kat tempat kerja ke dalam kumpulan tu, orang fed up, menyampah. Kalau tak ada, orang lega, orang seronok. Kalau dia mati, orang syukur. Mati juga Fadilah Kamsah. Contohlah kalau Fadilah Kamsah ni tak guna, asyik mengata orang ataupun buat orang fed up aja, cakap dia orang tak menyampah, ya. Contohlah, kan. Maka kalau kita mati, mati juga dia. Alhamdulillah. Adakah kita mati orang kata Alhamdulillah? Kan teruk tu. Itu teruk punya orang. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah tak masuk golongan yang teruk begitu. So, gembirakan kawan. Dengan apa? Dengan cara, dengan kita mendengar cakap dia. Kita jadi pendengar yang baik, orang pun gembira. Dengan bertanya khabar, dengan seronok, jadi pendengar yang sopan santun. Kita bercerita pun dengan hormat, ya. Kita cakap, kita buat lawak pun lawak yang boleh diterima. Bukan lawak bodoh sangat. Lawak bodoh tak apa, tapi jangan bodoh sangat sampai apa bodohnya. Ada juga, ya. Tok Abah pun kena juga, ya. Kadang apa bodohnya lawak tu, untuk orang yang memang ada fobia kepada benda-benda yang kita sebut. Maklumlah, we cannot please everybody on earth. One man's meat could be another man's poison. Mungkin satu benda tu baik untuk kita, tapi racun untuk orang lain, ya. Orang lain suka ikan keli, Tok Abah tak boleh. Tok Abah suka makan udang, anak Tok Abah tak boleh, ya. Takut dia akan alergi, bengkak-bengkak kata-kata satu badan. Tok Abah suka makan sotong, Tok Mak akan alergi, sakit perut memula-mula kalau makan sotong. Contoh, bagus untuk kita, seronok untuk kita, bahagia untuk kita, derita untuk orang lain. Itu hukum alam. We cannot avoid, ya. Alright. So kita gembirakan orang lain. Sebenarnya kalau kita kat tempat kerja, Tok Abah selalu pesan, ya. Kalau dapat gaji, belilah, ya, kuih ekstra masa lepas gaji tu, kita share makan ramai-ramai, kita buat potluck ke apa kat tempat kerja, ya.
masa kita dapat gaji, belilah satu bungkus nasi lemak RM4, ya. Adalah lauk yang sedap sikit, ya. RM4. Kita kawan-kawan kita keliling meja kita ada 10 orang. Beli 10 bungkus, ya. 10 bungkus baru RM40. Belilah ekstra sikit, RM50 dapat. Pakcik security pun dapat sebungkus 2 bungkus nasi lemak. Seronok tak? Seronok, bahagia orang. Ya, dan sugar, salah satu golongan yang sugar rindukan ialah golongan manusia yang suka memberi orang makan. Cuba Google lah lepas tu. Ya ke? Apa hadis? Ya, syurga rindukan 4 golongan manusia, orang yang baca Quran, orang yang menjaga Ramadan tak salah taubat, ya, orang yang bagi orang makan, orang yang taubat tak ingatlah the detail, ya. Terlupa faktor ustir. Ya. Tapi salah satu golongan yang dirindukan syurga ialah orang yang suka beri orang lain makan. InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Itu memang benar. Itu tak payah ingat, confirm ingat, ya. Boleh Google untuk dapatkan nas yang tepat, hujah yang tepat, ya, sumber yang tepat. So, gembirakan orang lain. Dan of course lah, listen to people, make people happy. Ya, itu sebabnya kadang Tok Abah sedih lah akan reporter-reporter ni. Orang kisah kematian, accident, dia sibuk nak tanya bapa mak orang yang sedang anaknya kematian, anaknya mati. Dia sibuk nak interview bapa, anaknya meninggal dunia. Sibuk reporter nak tanya mak, nak dapat scoop. Kesian menangis orang tu. Terutama orang Melayu ni dia memang lembut hati, ya. Dia jawab juga, dia jawab. Itulah makcik, redolah dengan. Tapi bila ditanya oleh reporter, dia punya luka makin mendalam, makin mendalam. Hey guys, reporter, wartawan, nak cari scoop pun tanyalah orang yang pakcik kepada mangsa, abang kepada mangsa, abang pun sengsara juga. Ya, sepupu kepada mangsa. Itu tak jauh-jauh, tak best, tak bagus. Tapi awak, walaupun orang kata tak berapa autentik lah, pakcik, cuba cari bapak, mak bapak dia kan ada. Kenapa tak tanya mak bapak? Mak bapak sedang bersedih, awak tanya soalan, dia punya luka mendalam, makin mendalam, makin mendalam. Do you know that? You are sebenarnya torturing orang yang sedang menderita. Bukan, dia orang sopan santun. You tanya soalan, ya, TV tanya, dia akan jawab. Tapi awak lah yang tak ada hati perut, tak faham psikologi manusia. Tu abang keras sikit. Jangan marah, sebab ini berlaku. Kematian, kalau anak tu luka sikit, kena bully, tapi dia tak meninggal dunia, tanya mak bapak, not too bad lah. Not too bad. Sebab anaknya okey, cuma kena bully, ya. Bukan cuma kena bully. Dia bully, maka anaknya masih selamat, bolehlah tanya mak bapak. Ni kematian, ya, ataupun hilang di laut, tanya pada mak bapak yang sedang bersedih. Ya, makin orang tanya, dia jawab. Akan luka takut kalau boleh emosi itu sembuh dalam masa seminggu. Sebab awak tanya, dia sebulan baru sembuh. Do you know that? Tapi kadang dia tak kisah, dia nak scoop, dia nak glamour, dia nak popular, dia nak orang puji. Oh, hebatnya kamu dapat tanya bapak dia, bapak orang yang mati tu. Wah, hebat kau. That is good. It is bad. Tak ada kata orang tu berperi kemanusiaan, kurang peka. Alah, pada kamsa bukan reporter. Memang saya bukan reporter, tapi Tok Abah belajar journalism, ya. For my master, Tok Abah belajar journalism juga. Belajar, ya. Walaupun tak pandai, ya, tapi tahulah sikit-sikit. Itu tahun bila punya journalism? Never mind tahun bila. Ya, sebab manusia masih sama walaupun bila-bila. Matanya masih dua, hatinya masih satu, mulutnya masih satu, telinganya masih dua. Manusia masih sama. Banyak benda asas dalam manusia tak banyak berbeza. Walaupun daripada zaman batu dan yang sampailah zaman sekarang, kita masih ada persamaan. Of course, situasi berbeza, persepsi berbeza, ya, pengalaman berbeza, correct. Tapi sifat asas manusia masih sama. Ya. Islam yang 1400 tahun yang lepas dengan yang sekarang sama. Ya, solat 1400 tahun yang lepas dengan sekarang sama. Ya, tak ada beza. Quran 1400 tahun yang lepas dengan yang sekarang sama. So dalam konteks itu, you faham what I mean, ya. Jadi ada benda yang sama. Of course, situasi berbeza, kondisi berbeza, teknologi berbeza, correct. Tapi ada benda, ya, asas
apa nama kata tu, adab tertib, ya, dan etika masih sama. So please ya, reporter-reporter, kalau nampak nak dapat scoop, nak dapat berita, jangan tanya orang yang sedang menderita. Sebab soalan-soalan anda akan menyebabkan mereka makin parah, traumanya makin lama. Please, tanya pakar psikiatri, tanya pakar psikologi, tanya mereka, betul tak saranan Tok Abah ni? Kalau anda orang yang nak jadi wartawan yang bertanggungjawab, berperi kemanusiaan, bukan sekadar nak glamour atau dapat puji-pujian daripada your editor atau bos. Please ya. I'm very serious ya. I'm very serious ya. Jangan just terima cakap Tok Abah. Tabajun lah. Tanya pakar. Betul tak betul? So, berubahlah accordingly. Okay? So, gembirakan hati orang lain. Make other people happy and avoid making emotional injury to other people. Ya, refrain from committing emotional injury. Jangan melukakan emosi orang lain. Contoh macam tadi lah, ya. Bertanya soalan-soalan yang pelik-pelik, soalan yang menyedihkan, ya. Kecuali ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Ya, kita dah, teman-teman kami pun ada majlis tahlil Yasin 2-3 hari lepas, ya. So ada seorang tanya pada sahabat, "Allah ya Haji, saya masih teringat anak Haji yang meninggal. Ni dah berlaku 3 bulan lepas, ya, meninggal tu, tapi masih terasa, ya. Pak Haji tu pun, ya, saya pun belum boleh lupakan, ya. Itu, tapi kita baru baca Yasin, baca apa ni, dan tahlil dan sebagainya. Jadi kita berbual-bual itu mudah-mudahan tidaklah, ya, melukakan hati orang yang ditanya itu, mudah-mudahan. Sebab kita bersangka baik dengan cara baik, ya, selepas berdoa pun. Doa itu terapi, baca Quran, baca Yasin itu terapi. Jadi mudah-mudahan dapat kekuatan, ya, dalam situasi itu. Okey, nombor 7. Nombor 8. Kita berhenti kat nombor 9, ya. Ya, sebab masa dah dekat ni. Okey, ada orang, ya, to be a good friend, you sometimes bukannya orang tu nak minta nasihat. Acap kali kawan yang setia bukan kawan yang sentiasa beri nasihat je. So Tok Abah memang banyak beri nasihat. Tok Abah kena refrain, ya. Sebab Tok Abah ni ada tendensi untuk bagi nasihat. Tapi Tok Abah bagi nasihat bila orang bertanya. Padahal ni kata sarjana bidang psikologi. Dia kata apa? Kadang orang bukan nak dengar nasihat kita. Mereka cuma mahukan tangan untuk dipegang untuk memimpin mereka. Mereka perlukan telinga untuk mendengar rintihan hati mereka. Atau mereka nak satu hati, seketul daging yang dapat, satu hati yang dapat memahami mereka. So, sometimes your friend don't need your advice. They just need a hand to hold, an ear to listen to them, and a heart to understand them. Wow, tu kata sarjana untuk apa pinjam. Ya, jadi artinya kita dengan mendengar, dengan menemani dia, ya, dengan menepuk-nepuk bahunya kalau relevan, ya, ikut syariah compliant, fahamlah Tok Abah kan. So kita, itulah sahabat yang setia. You are present, you ada bila dia perlukan anda. So kadang-kadang mereka bukan nak dengar nasihat aja, bukan nak bantuan duit awak saja. Itu akan membantu, tapi bukan itu pengharapan mereka. Tapi itulah, ya, ada tangan untuk dipegang, bahu untuk disandarkan, ada telinga untuk mendengar, ada hati untuk memahami, ya, apa yang mereka rasakan. Mereka dapat berkongsi. Because a problem shared is a problem half solved. Bila masalah itu kita kongsikan dengan orang yang munasabah, separuh masalah itu selesai. Baru kongsi masalah dah rasa ringan. Betul ke betul? Betul, insyaAllah. Ya, nombor 8. Jadi ingat, ya, nak jadi kawan yang setia, bersedia untuk pegang tangannya, untuk pinjamkan telinga kita. Hey guys, Roman, please lend me your ear. How can I lend you my ear? It's all attached to my head, you know. How to macam itulah tadi. Hey, bring out the baby in you. Sorry lah Tok Abah, wah sudah menopause, tak boleh bring out baby. So itu jawapan yang sangat jujur yang Tok Abah sampai sekarang masih senyum seorang bila teringatkan jawapan, aku dah menopause, mana boleh keluarkan baby. Bring out the baby in you. Alright. Nombor 9. Ya. Kawan yang setia tak pilih bulu. Aku kan nak kawan dengan dia, tapi dia ni
Ya Allah, mudah kememe, mudah patah semangat. Aku memang tak fed up lah. Kita kawan yang setia masih nak berkawan dengan orang itu walaupun ketara dia ada kelemahan. Dia ada kelemahan yang menjengkelkan kita. Tapi kawan yang setia dia tak lagi. Ya, lain orang semua cari sebab untuk lagi. Awak cari satu sebab untuk lekat dengan kawan itu walaupun dia ada sifat yang menjengkelkan, yang menyakitkan hati awak. Itu kawan yang setia. Kenapa pula dia sakitkan hati kita? Oi, awak tu sempurna sangat ke? Awak tak pernah sakitkan hati orang ke? Awak, Tok Abah termasuk. Ada tak kita sakitkan hati orang? Sedar atau tak sedar? Ada. So, orang tu sakitkan hati kita, terus nak cabut. Kalau semua orang yang awak sakitkan hati cabut, agak-agak awak ada lagi tak kawan? Awak mungkin tak ada kawan. Because there are times, Tok Abah tengok kawan-kawan Tok Abah umur 69, 70, 71 ni. Kadang-kadang dia cakap, ramai kawannya kecil hati, oi, Ji, janganlah cakap macam tu. Ya, ini bukan ruangnya. Kita ni WhatsApp group untuk bersatu, bukan untuk ada, katalah contoh. Ada geng kita tu anti-vaksin. Dia bagi maklumat-maklumat yang tak senonoh, yang teruk tentang vaksin. Tak guna, kau bodoh, vaksin ni kau bodoh tahu. Kau tengok ni. Apa jadi kawan-kawan kita yang lain? Ji, sudahlah Ji. Awak tak nak ambil vaksin, tak apa, sudahlah. Kami dah ambil 2 dos dah, nak ambil booster ni. Sudahlah Ji. Ada. Tapi masih jengkel, masih dibubur. Tengok. Aku dah kata kau bodoh. Dia nak masuk masjid. Aku tak apa, tak masuk masjid tak apa. Tuhan tahulah. Ni Tuhan kau balas lah kau nanti. Aku tak ada vaksin, aku tak boleh masuk masjid. Ya, aku tak boleh pergi umrah, aku tak boleh masuk maaf ya. Sekarang ni orang jemputan kahwin pun cuma mereka yang ada 2 dos saja yang mohon datang ke majlis walimah anak kami. Yang belum tu mohon maaf ya, tak payahlah datang ke majlis walimah ya. Contohlah begitu ya. Ini ada dalam kad-kad dan jemputan elektronik ya, kad elektronik yang Tok Abah terima ya. Tengok, memang wajarlah untuk mengelakkan ya, kita berjaga-jaga ya, kita berusaha. Semuanya ketentuan Allah, kita berusaha. Kita kena usaha sebelum tawakal tu Allah ya. Ini contohlah menjengkelkan. So kita nak buang dia. Aku tak nak kawan lah. Tapi ada satu WhatsApp group, tak payah sebut nama WhatsApp group mana ya. Dia ni memang orang hebat ni. Semua orang-orang hebat ni. Orang-orang hebat. Kalau sobat sebut je, who is who. Semua ada dari situ. Semua ada kat situ. Profesornya, Tan Srinya, Datuknya, ada semua kat situ. Tapi ada seorang ni dia berdebat ya. Dia berdebat ya. Tak apa baca pun jengkel, fed up. Dia asyik membantah orang dia dengan dia punya argument yang sangat logikal tapi tidak berteraskan pada hujah syar'i. Tak apa tengok apa orang perempuan. Ada apalah orang ni nak cari pasal aja. Kenapa dia tunjuk pandai sangat? Tapi bila dia argue tu tak nampak sangat kebodohan dia. Maaf ya. Akhirnya apa? Admin kata. Ya, admin terus akhirnya Tok Abah punya lega ya. Tok Abah pun nakal sikit. Lega. Dia kata apa? Admin kata, oleh kerana Fulan bin Fulan binti Fulan ini, Fulana binti Fulan ini mengganggu ketenteraman awam, saya terpaksa block dia. Suruh dia leave lah. Kata admin. Admin ni pun bukan sebarang orang. Admin ni bukan sebarang orang ya. Kalau saya sebut admin ni, juga soal akan kenal. Tak payahlah ya. So ini situasi. Kadang-kadang kita ni WhatsApp group pun kita, Allah, janganlah nak tunjuk pandai. Ya, memanglah awak pandai, tapi tak perlulah nak tunjuk, janganlah argue, jangan nak berdebat kalau kita sebenarnya tak cukup ilmu untuk berdebat. Dan WhatsApp group nak berdebat, macam mana nak tulis, nak all the argument. Datanglah berhujah, berwebinar. Itu bolehlah kita senang nak berhujah. Ini kat WhatsApp group nak type, mana jelasnya. Jadi orang lain pun tengok menyampah. Orang lain pun jadi confused dan menyampah dan fed up. Ini berlaku ya. Banyak berlaku. Sebenarnya kadang Tok Abah tu sebenarnya ramai orang kadang dia ignore aja komen-komen netizen yang tak fikir panjang. Sebab ramai orang tak fikir panjang. Dia seronok tangan dia je. Dia tak tahu dosa tu. Dia alah kahwin dengan orang tu, ini bekas. Oh, jahatnya. Tok Abah kata jahatnya orang ini. Dia menghukum dan dia membuat andaian, memfitnah sebenarnya. Kalau betul pun dia mengumpat. Kalau betul pun paling kurang dia dosa mengumpat. Tapi besar kemungkinan dia memfitnah. Wow.
boleh minta ampun ke? Yang boleh diampunkan. Dia tak minta ampun pada orang yang difitnah. Macam mana dapat keampunan? Sengsara nanti. Di dunia sengsara. Di padang mahsyar sengsara. Di kubur sengsara. Jadi adik-adik, anak-anak, please ya. Sayangi kawan walaupun dia ada banyak ataupun ada sifat-sifat yang menjengkelkan kita. Ya, kita masih tolong dia. Bagi dia ya, sebab dia kawan. Kawan sejak kecil ke, kawan sekolah ke. Jangan just kita buang just because dia anti-vaksin, kita terus buang dia. Dia pro sangat vaksin, kita terus buang dia. Ya, dia pro sangat parti A dalam politik, terus kita buang dia. Aku memang fed up. Dia ni memang parti A, aku parti B. Contohlah. Ya, baik orang Melaka yang baru pilihan raya ataupun negeri Sarawak yang akan mengundi hari ni ya. Mengundi hari ni dan mudah-mudahan selamat, ya, tidak ada masalah, pengundian lancar dan dapat pemimpin yang baik. Itu dia yang Tok Abah nak kongsikan ini. Kalau panjang umur, besok Tok Abah tak pasti. Besok Tok Abah kat JB, tak pasti buat FB Live. Kalau ada peluang Tok Abah akan buat. Kalau tidak, kita buat hari Isnin lah. Ya, minta ampun, minta maaf. So happy birthday, happy anniversary, happy holiday, happy rest day, happy journey. Ya, selamat pengantin baru. Oh, pada Hadi ya. Hadi akan ada walimah ni, Hadi Muhammad Noh. Ya, so selamat pengantin baru Hadi. Ya, Tok Abah akan bersama dalam majlis itu petang nanti insya-Allah. So selamat pengantin baru, selamat anniversary, selamat menimang cucu, selamat menimang cahaya mata, selamat menerima menantu, selamat dalam perjalanan, selamat buat apa pun yang anda lakukan. Doa Tok Abah pada anda semua dan anda semua tolong doakan Tok Abah sekeluarga selamat sejahtera dirahmati Allah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hadi itu Sulaiman. Oh, Sulaiman Hadi.